Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat malam, selamat hari Jumaat. Saya mulakan insya-Allah webinar kita ini dengan serangkap pantun ya untuk mengalu-alukan kedatangan penonton-penonton dan juga of course kita punya tetamu khas yang kacak, bergaya dan dan hands apa orang kata kaya dan berjaya, okey? Okey, pantunnya berbunyi begini. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sayang sembah pembuka bicara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Smart Saham Bursa Chit Chat kita untuk hari kira-kira hari ini adalah hari yang terakhir untuk minggu ini, hari Jumaat, dan seperti yang anda sudah sedia maklum, hari ini kita membawakan anda seorang tetamu khas yang mana merupakan seorang yang berpengalaman dan juga orang kata mempunyai ilmu kewangan dan pelaburan juga dan tidak asing juga di dalam dunia kewangan, iaitu Tuan Nur Amin. Tuan Nur Amin, apa khabar Tuan Amin? Sihat ke? Alhamdulillah sihat Tuan Faiz. Terima kasih saya siaran ini chat. Thank you so much. Alhamdulillah. Tuan Nur Amin live dari mana tu? Okay, saya Dekat rumah. Okey. Allah, itulah disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan dan bermanfaat kepada masyarakat ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain dan juga seperti anda semua sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tajuk pada malam ini tidak kurang menariknya juga ya. Mana kata satu topik yang sangat-sangat sesuai untuk golongan viewer dan penonton-penonton kami di Smart Saham Bursa Chit Chat, iaitu kalau anda follow kita punya channel, kita punya topik pada malam ini investing styles for millennials. Jadi sebab tu kita bawa anak muda walaupun nampak nampak macam 20-an 18 tahun. tapi sebenarnya apa orang kata dia punya rahsia awet muda tu menyebabkan dia nampak matang dan muda dan orang tak tahu umur dia berapa. Kesan wuduk yang sempurna. Ya, betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain juga, insyaAllah seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, jangan malu, jangan segan untuk komen di bahagian komentar kita. Sebab sekarang ni kita memang sekarang ni live Tuan Nur Amin, tetapi kita broadcast di kita punya channel Facebook page. Okey? Okay. Jadi saya akan mewakili page ataupun administration untuk membaca komen-komen dan komentar, dan hari ini kita buat dua hala, sesi soal jawab sedikit, beberapa soalan santai yang tidak kurang penting dan sangat-sangat saya rasa bermanfaat untuk para pendengar kita pada malam ini. Dan di hujung sesi kita akan bagi sedikit Q&A session yang mana boleh bertanya kepada kita punya speaker yang kacak kita ni. Okey. Sebelum tu seperti biasa saya suka sangat-sangat untuk memberi sedikit orang kata summary of the market. Boleh ya 1 minit pertama ni Tuan Nur Amin. Mari kita lihat market kita macam mana ni. Boleh. Saya pun nak tambah ilmu juga. Ha, betul. Okey. Untuk pengetahuan anda semua tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita punya FBM KLCI FTSE KLCI kita Kuala Lumpur Composite Index hari ini telah menembus rintangan ataupun resisten dia yang lalu, iaitu 1600 mata. Alhamdulillah, itu menunjukkan satu tanda pemulihan ekonomi. Saya kira tidak berat katanya, antara pemangkin ataupun katalisnya kerana OPR maintain dan juga sedikit harga minyak naik CFD kita, oil and gas kita naik. Jadi antara penyumbang ekonomi Malaysia tu mungkin sedikit sebanyak menyebabkan kita punya ekonomi secara menyeluruh naik hari ini. Tetapi kalau kita tengok dalam antara pemberat yang menaikkan KLCI kita tu kebanyakannya daripada industri bank lah. Perbankan. Okey, Maybank naik, Hong Leong naik, Public Bank naik, dan
positif kenaikan sebanyak 18 mata. Itu banyak untuk KLCI 18 mata untuk satu hari sangat-sangat banyak. Jadi orang kata kalau di dalam satu armada laut tu, kalau dia punya mothership dia tu dapat menongkah ombak yang besar, jadi kapal-kapal kecil tu senang nak lalu ombak tu. Gitu. Jadi kalau KLCI tu berjaya menembus ombak rintangan 1600, insya-Allah kapal-kapal kecil sektor industri, consumer, sektor teknologi insya-Allah akan menongkah dengan mudah lah, mudah-mudahan minggu depan. Dan kalau kita tengok tiga kaunter yang paling aktif pada hari ini, Comark kaunter packaging, walaupun dia aktif tapi negatif mana kata aktif didagangkan, akan tetapi mendapat orang kata sedikit kerugian sebanyak 28% lah hari ini. Diikuti dengan Valesto antara yang teraktif, kedua aktif sebanyak berapa juta ni kalau kita tengok kat sini, hampir 2.39 juta didagangkan volume dia, dan kenaikan sebanyak 6%, dan juga diikuti dengan counter Armada. Okey, counter Armada dia under energy yang didagangkan sebanyak 2.14 juta juga, dan kenaikan sebanyak 7%. Okey, dan kenaikan yang paling tinggi kalau kita tengok kalau mengikut syariah punya counter, yang paling tinggi kita akan nampak Artronic counter Artronic yang mempunyai kenaikan sebanyak, kalau kita tengok dekat sini sebentar saya tengok 30% tuan-tuan dan puan-puan, satu hari 30%. Siapa kata ekonomi tak baik, kita tak dapat nak membawa pulangan lebih daripada 10 hingga 20%. Alhamdulillah, tahniah kepada semua yang berjaya masuk di harga yang agak rendah dan mendapat keuntungan sebanyak 30%, dan diikuti dengan CGB dan juga BSL Corp. Okey, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sidang pendengar, sidang penonton boleh nampak ataupun mendapat ringkasan daripada market hari ini. Boleh layari bursamarketplace.com dan juga boleh tengok di trading platform anda masing-masing. Okey, enough of the summary tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok sekarang ni ada berapa orang, jangan tidak dilupakan juga minta sangat jasa-jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, like, komen dan share kita punya live pada malam ini. Semoga ilmu mahal yang dikongsikan kita punya speaker pada malam ini dapat diberi manfaat lebih ramai. Orang kata the more the merrier. Okey, Tuan Amin, sudah bersedia ke Tuan Amin? Tuan, sedah tuan. Alhamdulillah. Sedikitlah pengenalan kepada sedang penonton yang dikasihi sekalian. Nama penuh beliau Muhammad Nur Amin bin Muhammad Sukeri. Minta maaf, betul lah Sukeri Sukeri. Okey. Ni nampak macam ada kacuk-kacuk sikit ni Okey. Beliau berumur 33 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Jadi sudah berpunya lah. Tapi 3 orang anak. Dan technically 3 available lagi lah. InsyaAllah. Doa-doakan. Janganlah ada isteri tengah tengok kot mungkin. Tak, dia ada kat rumah. Merupakan orang asal anak jati Kedah lah, daripada utara. Saya pun kalau ikutkan utara jugalah, tapi bahagian Taiping, Perak. I see. Koma ke apa? Apa dia? Koma ke bukan? Itu Kuala, Koma. Oh, Kuala. I see. Saya banyak guna hang lah. Okey, tidak asing lagi Tuan Nur Amin merupakan seorang agency director di FW di Takaful Berhad, group agency manager di Principal Asset Management Berhad, dan merupakan seorang lulusan Islamic Financial Planner dan mempunyai lulusan sarjana muda di dalam Business Management dalam perkhususan kewangan di Universiti UiTM. Dan saya boleh katakan Tuan Nur Amin ni juga merupakan saya punya colleague lah. Kita punya rakan sekerja dan rakan seperjuangan yang memberi nilai-nilai kewangan, nasihat kewangan kepada orang awam, yang mana banyak lagi usaha kita betul tak Tuan Nur Amin, yang ramai lagi masyarakat yang masih lagi tidak menerima nasihat kewangan yang betul, mengelak daripada kena scam, dan juga kita sendirilah orang kata fardu kifayah untuk mencapaikan financial goals klien-klien kita. Betul tak Okay. Betul kan? Tuan Nur Amin dah dalam industri kewangan berapa tahun dah ni Tuan Nur Amin?
Okey, saya kalau bermula dalam self-employed, as a self-employed dalam industri kewangan start 2015. So sekarang dah 6 tahun lah. Tapi kalau campur bank dalam 8 tahun. Sebelum ni dalam perbankan juga. Ya. Ya. I Saya bank satu Malaysia. Cina, India, Melayu, Bangla. Satu CIMB. CIMB. Ya, okey. Alright. Oh, okey, menarik daripada CIMB. Patutlah prinsipal kot. Yes. Okey. Daripada CIMB saya datang, kepada CIMB saya kembali. Tu dia. Tetap memberi orang kata sumbangan dan juga contribution tetap memberi itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berkongsi berkenaan investing style for millennial. Jadi anak-anak muda, jom kita dengar juga daripada belia ke belia. Orang yang saya rasa kiranya saya lupa nak mention juga, of course, kenapa beliau dijemput khas. Tuan Nur Amin juga adalah merupakan alumni Smart Saham. Okey, alumni White Collar Trader Blueprint di KL, betul ke? Ya, betul. Alhamdulillah 4 hari kita berkampung. Saya ingat lagi Tuan Nur Amin beli takaful, betul tak? Sebab buat takaful, beli takaful. Kan? The only platform yang kita boleh invest kat takaful ni adalah counter takaful. Alhamdulillah hari ni naik 6%. Simpan lagi tak? Tak simpan dah. Okey. Tuan Amin, kita nak berkongsi lah kepada anak-anak muda. Okey, dulu kita pun pernah berada di tempat mereka. Kita tidak ada knowledge ataupun pengetahuan dalam pelaburan. Jadi, first of all, kita nak tahu dulu untuk orang-orang yang mungkin baru. Secara ringkas dan padat, mungkin 5 minit pertama berkenaan Tuan Nur Amin sendiri, berkenaan you punya background. Mungkin nak ceritakan sedikit macam mana Tuan boleh terjebak dalam dunia pelaburan. Dan of course, kita nak kupas apakah definisi millennial dan apa yang membezakan generasi sebelum itu dan juga generasi sekarang. Itu soalan pertama, dan tanpa buang masa lagi, saya persilakan Tuan Nur Amin yang dikasihi sekalian untuk menjawab dan juga memberi pandangan beliau. Dipersilakan. Alright, terima kasih Tuan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahi likulli syai'in qadra. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kita punya moderator hebat kita, sahabat saya Tuan Faiz, kepada TSI Group yang menjemput saya under Smart Saham, one of saya punya sifu, Tuan Alwi Adam, dan juga pada tuan-tuan puan semua yang sedang melayari Facebook sekarang ni. Okey. So secara ringkasnya background saya, macam mana saya boleh terjebak dalam bisnes dan juga kewangan ni, dia start bila mak dengan ayah saya divorce. Okay, so saya punya turning point at that time. So saya rasa time tu gelap, masa depan rasa macam gelap. So orang lain sambung matrik setahun, saya terlampau pandai. Saya 6 bulan saja dekat College Matrikulasi Pulau Pinang. So saya masuk ke UiTM Permatang Power at that time, buat diploma engineering. Background saya first kali electrical engineering. Sebab saya daripada sekolah sains. So mak saya, dia punya harapan dia tu, sebab kita orang bukan orang yang kaya, so dia harap orang Kedah biasa dia nak anak dia jadi doktor, jadi engineer. Sebab at that time dia rasa doktor, engineer ni kaya. So saya sambung diploma dekat situ. Dekat situlah saya punya turning point dalam bisnes. First business yang saya buat, kalau saya sebut, saya rasa Tuan Faiz pun lari. Okay? Tuan Alwi pun rasa reject. Okay? Sebab benda yang saya buat time tu, ramai sangat orang menyampah, ramai sangat orang meluat. Saya buat bisnes niaga larut malam. Niaga lain macam, multi-level marketing. Yes, so the first MLM yang saya buat adalah uptrend. Okay, alright. So niaga lain macam. So tapi the best part dekat MLM tu, saya belajar, dia ajar soft skill, macam mana bercakap, macam mana buat public speaking. So tak semua benda buruk lah. So dekat situ juga saya muncul kesedaran bila saya kena scam. Okay, so di ambang-ambang uptrend tu tutup, ada satu skim dia kata apa, loan tanpa bayar balik. So because of trust, orang yang introduce saya tu adalah jutawan uptrend at that time. Saya anggap kakak saya sendiri. Okay, so saya keluar tak banyak pun, 30,000. So cuma saya rasa bodoh at that time. So daripada situlah startnya turning point. Saya masuk kerja bank, saya nak belajar pasal keuangan. Dan sampai sekarang saya masih lagi belajar.
Dan kalau tuan-puan tengok, ada benda yang saya still guna MLM punya style in term of energy building group. Tapi ada some portion tu saya memang terpengaruh ataupun macam saya punya sifu Tuan Alwi Adam, Afian Makrawi apa semua, kita more on advisory. So saya rasa saya punya agensi ni dia wasatiyah macam Najib Tun Razak. Dia untuk business builder memang kita pakai energy MLM, tapi untuk advice klien kita follow financial punya kita panggil perspektif. So saya rasa pengenalan untuk 5 minit yang pertama itu saja. Cuma satu lagi lah, mungkin kalau saya banyak terkeluar hadis, sebab muka nampak macam ala-ala K-pop sikit kan. Tapi saya sebenarnya cucu ustaz. Kalau saya terkeluar hadis ke keluar firman tu, itu biasa. Sebab cucu ustaz, kasyaf tinggi, pandangan menembusi hijab. Okey, alright. Saya pun nak belajar. Tak apa-apa, kita saling belajar. Lama tak dengar hadis-hadis. Oh, lama pula kan, kantoi lama kan. Memperingati kan. Apa orang kata, memperingati itu adalah rakan kepada orang mukmin. Okey, yes. So at least bila saya sebut cucu ustaz ni, saya tak adalah merapu lebih sangat. Kalau tidak, dia merapu teruk. Okey, alright. Okey, silakan tuan. So, nak menjawab soalan Tuan Faiz tadi, definisi bagi saya lah, perspektif saya. Okey, mungkin perspektif saya tak semestinya tepat. Okey, cuma saya nak minta satu tuan-tuan puan semua. Saya nak bagi satu disclaimer, apa yang saya cakap ni based on perspektif saya. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kalau baik tuan-tuan puan ambil, kalau tak baik tak payah ambil. So cuma saya nak minta tuan-tuan puan sebelum saya share pendapat saya ni, kalau boleh tuan-tuan puan peganglah kata-kata daripada Saidina Ali karamallahu wajhah. Saidina Ali kata apa? Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi jauh lebih penting lihatlah apa yang nak disampaikan. Dan saya minta tuan-tuan puan, kita berpeganglah kepada imam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti tewas dengan seorang yang jahil. Sebab orang yang jahil, dia bukan bercakap atas landasan ilmu, dia bercakap atas dasar emosi. InsyaAllah kalau Allah izinkan saya pada malam ni, saya akan bercakap atas bukti saya akan bercakap atas pengalaman kegagalan saya, okey, dan juga ilmu saya, supaya tuan-tuan puan tak buat silap macam saya buat. So you dapat shortcut lah. So kalau tanya saya in term of definisi millennial, bagi saya millennial ni Gen Y lah, to be exact, saya boleh katakan Gen Y daripada orang yang lahir tahun 1980 sampailah 1985. So Tuan Faiz lahir tahun berapa? Saya 92. Oh, saya ingat 96 sebab muka nampak macam Gen Z. Okay, alright. So, siapa yang lahir Gen Y boleh komen dia Gen Y. So, means dia millennial. So, batch ni, batch saya ni, kita ni adalah antara yang lahir pada zaman, memang dah beruntung. Taman TV berwarna, handphone, internet. Kalau saya ingat lagi, moment saya kecil dulu, tengok cerita Flashman, tengok Gaban, okay, Wakasa, Gaban punya lagu kan, alright. So Power Rangers, Dragon Ball. So that's our era lah. Dan kita antara yang batch saya ni antara yang start baru nak involve dengan internet. Okay, daripada zaman kita panggil agriculture, dia evolve to industry. So kita punya zaman, saya punya batch ni zaman information technology. Zaman sebelum tu orang tanya berapa banyak kau buat duit. Tapi zaman saya tu orang dah tanya berapa cepat you boleh buat duit. Alright. Dan boleh saya katakan perbezaan Gen Y dengan Gen Z ni, dengan Gen X ni adalah in term of teknologi. So kita orang punya batch ni dia dah start celik teknologi. So rasa menjawab tak soalan Tuan Faiz? Menjawab. Yang pertama. Alright. Betul. Jadi kita orang kata kena embrace ataupun meraihkan setiap generasi dan setiap era tu ada gaya dan kelebihan masing-masing. Okay? Jadi dos orang kata kalau dos yang tak embrace the future ataupun menolak masa depan, lama kelamaan dia sendiri akan dimakan oleh peredaran zaman itu sendiri. Okay? Jadi Yes, kita betul, kena pop up dan kita kena acknowledge the future, whatever it is, we need to
prepare. Okey, itu soalan pertama. Dan saya rasa ini hanya orang kata mukadimah sajalah kan. Untuk InsyaAllah. mungkin saya mengharapkan viewer-viewer kita ni anak-anak muda untuk belajar daripada belia ke belia sekali lagi. Okey, kita nak tanya lagi pendapat yang kedua berkenaan investing millennials ni. Okey, Tuan Nur Amin. Okey, Tuan Nur Amin. Pendedahan yang berbeza dari segi zaman teknologi menyebabkan ada pandangan yang berbeza mengenai pelaburan dan kewangan secara am. Okey. Jadi kalau Tuan Amin sendiri nampak disebabkan teknologi ni ada tak orang kata perbezaan dari segi generasi tu dan how they embrace about this particular investment dan financial itself. Okey, kalau soalan yang bagus tu, alright. Itulah tuan tanya soalan yang payah sangat ni. Okey, alright. Okey, saya terpaksa menggunakan kemahiran KBKK. Okey, so kalau tuan tanya saya, yes, memang ada perbezaan antara Gen X dan juga Gen Y in term of financial because of the technology itself. So macam zaman saya, zaman Gen X, kalau based on saya punya experience at that time, dia orang ni potensi nak kena scam, saya ingat lagi at that time, dia kurang sikit. Sebab because of dia orang, saya ingat lagi, dia orang tak berapa nak celik teknologi. So dia tak trust. Dia tak trust kalau macam ada advertisement dekat internet at that time, dia tak trust lagi. So dia still nak pergi bank, nak buat masuk duit ke bank, macam mak saya sendirilah. Walaupun time tu baru start online banking ke whatsoever, dia rasa macam tak percaya. The trust is not there yet. So apa yang dia buat, dia pergi ke bank secara kita panggil offline, bank in duit kat situ. So nak check statement semua melalui kita panggil offline. Dia punya belief system, dia punya trust tu still offline lagi. Tapi macam kita orang Gen Y, disebabkan kita dah start ke arah internet. Okay, dan kita at that time, problem at that time, kita tak tahu which source dalam internet tu yang betul. Betul? Sebab tu banyak kawan-kawan saya yang termasuk saya pun kalau tak ada duit at that time, kalau ada duit saya rasa pun saya mungkin terjebak dengan tok belagak whatsoever, arba apa semua, to mention the name. Okay, sebab apa? Sebab pendedahan daripada internet. Sebab kita tak tahu orang ni betul ke tak betul. Okay, dan bila macam sekarang pula, bila saya tengok Gen Z dengan Gen Y ni, macam mana kita advise pun, macam mana kita guna principle financial pun, kita nak educate, still kita akan ada dua side. Bagus macam mana kita pun still, baik macam mana kita pun still ada orang tak suka kita, still ada orang kecam kita. Scam macam mana kita pun still ada orang backup kita. So itu yang saya nampak sekarang, sebab orang tak boleh nak beza because terlampau banyak sangat source of information. Pada zaman sekarang, zaman milenial ni, menyebabkan orang tak tahu sanad mana yang betul. Okay, so that's why saya rasa dia ada bagi positif, tapi dalam masa yang sama dia bagi kita panggil cons juga. Sebab tu macam saya go on terus belajar dan saya tengok dua point of view. Tengok orang yang kecam tu dan juga orang yang backup tu. So kalau saya rasa benda ni tak betul, dan saya tak ambil lah. Alright tuan. Betul. Saya rasa tambahan sedikit kan, benda ni kalau kita take away the emosi dan juga kita betul-betul selidik dengan niat yang betul-betul mencari kebenaran dan ikhlas tanpa ada sifat orang kata dengki atau tamak tu, kita akan mendapat kebenaran tu, betul tak? Dan orang kata bila terlalu banyak informasi, saya teringat lagi pensyarah saya cakap, apa yang kita kena buat adalah we ask the correct questions. Okay? Sebab contohlah, disebabkan kalau kita Google kan, kita tulis, adakah George W. Bush jahat? Dia akan bagi jawapan yang berbeza, betul tak? Artikel-artikel yang berkenaan George W. Bush yang jahat banyak. Okay? Tapi kalau kita search apakah sumbangan-sumbangan George W. Bush, banyak juga, betul tak? Jadi the key is how you ask the questions tu, dan how you filter the maklumat yang kita nak dapat tu, dan memberi kita orang kata apa, the decision yang tepat, dan kalau tak tepat pun less mudarat lah orang cakap. Jadi
embrace the future. Saya tak deny juga, even parents saya pun masih ada lagi kewas-wasan dia tu nak guna online banking lah. Okey, dan masih tak dapat nak terima tentang pelaburan ni, ada yang sah dan ada yang patut syariah. Sebab trauma-trauma ada yang sebelum tu, betul. Betul tuan. Saya tambah sikit macam saya punya experience lah, macam saya pergi ke Wake Off yang Tuan Alwi dengan tim TSI buat. Some of saya punya clique ataupun some of saya punya friend, dia kata kau pergi buat apa kelas mat saham apa semua kan. Dia tak kisahlah kelas apa pun. Dia kata benda tu you boleh belajar dekat YouTube, you boleh Google. Tapi macam saya punya mindset adalah yes, kita boleh belajar dekat Google, kita boleh cari dekat YouTube. Tapi kita, pertama sekali kita bercampur aduk dia punya knowledge tu. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Of course, orang ni akan kata teknik dia the best. Yang ni akan cakap dia punya style is the best. So, dan saya punya style pula, saya memang diajar kalau kita nak berguru, kita nak belajar, kita kena ada mentor. Supaya kita tak belajar dengan syaitan lah. Senang cerita. Okay, so that's one of the reason kenapa saya pergi kelas tu. Dan saya rasa saya dapat advantage yang sangat berbeza compare dengan orang yang belajar dekat YouTube dan juga Google. Betul, Alhamdulillah. Sebab ni jugalah antara sebab besar ataupun the big why kita panggil orang-orang pengalaman. Bukannya kita bagi artikel ataupun kita bagi topik suruh orang cari. Okay, ini jugalah kenapa the reason being we doing consistently Bursa Cicak. Kita jemput orang-orang yang berpengalaman dan berilmu untuk beri pendapat. Okay, kalau tak dapat banyak pun saya yakin dan pasti sedikit ada kita belajar setiap hari, dan yang penting tu keberkatan tu. Okay, sebab ilmu tu dia datang dengan doa sekali, daripada doa guru kita tu. Dan juga ilmu ni saya ingat lagi saya punya guru cakap akan menjadi ilmu adalah apabila kita amalkan benda tu. Kalau kita tak amal, dia hanya dipanggil maklumat sahaja. Gitu. Al-ilmun bila amalin kasyajaratin bila samarin. Gitu. Okay. Wa dzakir fa inna zikra Ya tanfa'ul Allah. mu'minin. Insaf dengar. Okay, alright. Okey. Jadi kita pun sudah santai-santai saja kan. Kita dah go through the first session daripada 4 soalan yang kita nak ajukan. Jom kita take a 5-minute break. Dan sambil-sambil tu saya nak minta juga aja sebaik tuan-tuan dan puan-puan yang di bahagian komen, kalau nak tanya apa-apa berkenaan investing millennials, okey, nak tanya pendapat tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat dialukan dan saya akan simpan dan bacakan di hujung sesi. Jom kita take 5 commercial break. Tuan Amin pun kalau nak pergi answer the call of nature ataupun nak minum lagi, nak mengetih lagi pun boleh. Kita jumpa lagi dalam masa 5 minit. And Alright, tuan. jom kita tonton sedikit video komersial kita. Itu dia. Saya yakin lepas ni Tuan Amin juga pernah join kita punya Smart Saham Rising Star berkenaan asas pelaburan saham dan juga sehinggalah advance. 8 hari online, 4 hari physical kita waktu PKP tu kan. Berasap kepala, berasap kepala. Masih aktif trading lagi sekarang? Saya bukannya kaki trading, saya more to investing lah. Investing, betul. Different people, different mode. Dan ini jugalah saya nak orang kata highlightkan kepada anda. Tanpa perlu modal yang banyak, tanpa perlu monitor 24 jam pun tak apa. Macam Tuan Amin sendiri, dia prefer to long term investment, investing dan focus on the career dan juga whatever kerja yang hakiki yang beliau dah dedikasikan. Still at the same time, orang kata indirectly making money while you sleep lah kan, when you are investing. Okay, itu dia sedikit sebanyak. Tuan Amin, kita dah sampai ke sesi kedua. Soalan seterusnya lah masih lagi berkenaan investing style for millennials, yang mana saya nak tanya sedikit lah pada hemat Tuan Nur Amin dalam industri kewangan sekarang, apakah instrumen ataupun produk kewangan yang Tuan Amin rasa sangat-sangat sesuai, sangat-sangat kondusif untuk generasi muda dan millennials ni? Dipersilakan. Okay, of course kalau tanya apa yang sesuai tu, dia depends. Jawapan dia pada saya adalah depends on the person tu.
Sebab setiap orang dia punya goal tak sama, dia punya risk appetite tak sama, risk tolerance dia tak sama. So, tapi kalau tanya saya antara saya rasa investment yang Gen Y ni ataupun millennial ni boleh consider, of course, one of adalah saham, okay, unit trust, gold, alright. Dan juga kalau also silver sebab dia still cheap compare gold, okay, alright. Dan sebab kalau kita tengok pun kalau kita tengok sekarang ni because of US keep printing money, kalau kita tengok banyak government dia banyak printing money because to stimulate the economy. Of course gold dan juga kita nampak price Bitcoin sekarang ni jadi trend lah. So Bitcoin juga boleh kita consider, tetapi bagi saya the best is kalau untuk Gen Y ni melabur, better dia melabur dengan instrumen yang betul-betul dia faham. So macam saya cakap tadi lah, kalau saham dia mesti go pergi belajar saham dulu. Kalau nak melabur dalam emas, nak simpan emas untuk kita panggil hedging kita punya wealth pun still kita kena belajar. So saya rasa saham, lepas tu unit trust, lepas tu kalau tanya saya lagi gold, silver dan juga they might consider Bitcoin. Kalau Tuan Amin sendiri mengikut profil dan you punya risk appetite, dan mungkin boleh share sedikit you punya portfolio, apa yang sekarang ni Tuan Amin fokuskan dalam mengembangkan apa orang panggil your wealth tu sendiri? Okay, macam saya punya dalam short term, saya punya goal ni adalah saya nak settlekan saya punya rumah yang siap dah nanti for renovation. So apa yang saya implement adalah benda basic je. Saya put aside 30% daripada saya punya income, okay. Of course 10% for protection, 10% for saving dan juga emergency tu, okay. After dah emergency dah okay, then saving. Then the rest 10% tu apa yang saya buat, the rest 10% tu saya macam sekarang saya pecah kepada unit trust, okay. Lepas tu ada another portion PRS, another 500 dalam PRS. Then memang macam public gold, saya beli dia punya yang kita panggil apa, EP apa, yang purchase bayar bulan-bulan tu. Okay, saya bayar yang tu. Ya, macam easy payment tu. Okay, kita lock dia punya price dan kita bayar bulan-bulan. Sebab saya punya style jenis kalau saya tak create commitment, okay, duit saya memang habis. So sebab tu saya akan create commitment macam tu lah. Sama lah kita. Dan macam sekarang ni baru saya berjinak-jinak sikit lah dekat Bitcoin sikit. Tapi tak banyak lah, just kita panggil, just kita nak ada exposure. Dan of course yang macam saham yang sedia ada tu, okay, saya just invest. Lepas tu tengok-tengok sikit platform macam tu. Nak kata trade everyday tak, okay. Tapi Alhamdulillah pejam celik hari tu pun dalam 21%. Quite good. Long term kan. Cuma sekarang nak kena buka balik, buat screening balik. Lepas tu saya nak kena tengok balik nota. Sebab dia bila kita tak trade ni, dia punya kita panggil apa? Tak praktis tu dia jadi hang sikit, dia jadi slow sikit. Bila tengok dalam support group tu kita rasa macam apa yang dia orang sembang ni banyak sangat. Okey. Kita tak sampai macam tahap tu. So kalau tanya saya, memang saya akan pergi untuk refresh balik nanti. Betul. Group tu lah bagi saya, kalau ikutkan group support yang diberi untuk alumni Wyckoff sendiri, the only group yang saya buka notification dan saya tahu ni group yang boleh buat duit untuk saya. Perbincangan membuat duit, lubuk-lubuk kewangan dekat situ, okey. Dan ya, betul tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita terlalu tinggal lama, whatever lah yang kita dah tengah praktis, of course kita akan sedikit orang kata terlupa ataupun hang sedikit, but never mind. Dan growth support sentiasa ada, dan orang cakap in the goals of Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint sendiri, kita nak melahirkan versatile trader yang independent, okay, without any buy call group ataupun apa-apa forum, dan juga spekulasi. Anda sendiri boleh membuat due diligence sendiri, dan juga anda boleh membuat a financial decision sendiri. Itu yang penting, okay. Dan itu sedikit sebanyak jawapan yang dikongsikan oleh Tuan Nur Amin. Mana kata
he walk the talks lah dan merupakan perancang kewangan dan juga memberi nasihat kepada klien, dan beliau sendiri dah bertekad dari segi apa yang beliau kongsikan tadi. Bulanan ada sedikit untuk PRS, untuk long term, unit trust untuk mid term, dan juga saham beliau pun alhamdulillah tahniah dah 21% dah kan. Nak pejam celik dah 21%. Siapa nak bagi kan? Betul. Okey. Yang penting orang kata apa? Patuh syariah. Yes. Itu yang kita nak keberkatan lah. Betul. Okey. Sekarang pun sudah menunjukkan 9.15 dan perkongsian kita pun santai-santai, dan saya nak minta lah sedikit jasa baik last of the day, yang mana saya nak minta sedikit nasihat umum daripada Tuan Nur Amin sendiri kepada Gen Millennials. Macam mana tips-tips ataupun nasihat kepada mereka yang ingin melabur, dan apakah kalau orang kata dari segi recommendation tu, how high you recommend these millennials to start investing regards of whatever platform. Nasihat secara umum kepada adik-adik kita. Alright, rasa macam tua pula bila tuan tanya soalan macam tu. Okay. Saya bukan tua, cuma beranak awal je lah. Okay, alright. So, kalau tanya based on kesilapan saya dulu, macam bila saya, macam sekarang tadi, saya dalam agensi bisnes, bila saya rekrut banyak Gen Y ni, so bila saya tengok orang-orang yang saya rekrut ni, kebanyakannya dia macam, saya teringat balik zaman-zaman saya, bukan zaman muda lah. Bila sebut macam tu rasa macam tua pula. Maksudnya waktu saya awal-awal 20-an tu. Okay, yang saya nampak adalah bila kita muda ni, kita punya energy dia tu, dia lain tau. Energy lain. Lepas tu at that time, bila kita muda ni, kita rasa orang cakap pilah macam mana pun, kita rasa kita betul. Kita rasa kita lah pandai at that time. So macam mak saya pun advice, saya ingat lagi waktu bila saya buat duit dalam MLM uptrend dulu, saya buat keputusan nak keluar BMW, mak saya kata jangan beli rumah, beli aset. Tapi saya kata, itulah mama tak tahu. Okay, kita kena beli kereta sebab this is how to expand the business. Okay, alright. So, nasib baik kereta tu adalah miss bayar, nasib baik tak kena tarik je. So, bila saya fikir-fikir balik, after saya beli kereta atau after 5 years, dia punya susut nilai tu, kalau saya beli property, saya rasa saya punya, at that time pun property tengah naik, saya rasa dia punya capital gain, kalau beli property at that time, apartment dekat Subang Jaya, Penang tu, 100k ada. 5 tahun, 100k ada. Compare dengan saya beli BM at that time, bila jual tu, bila tolak tu, nilai dia ada 5,000 je. Dah lagi gearbox 2 kali rosak. So kalau tanya Gen Y ni, dia punya, kalau tuan tanya, dia punya mindset macam saya dulu adalah apa? Nak kaya cepat. Okay? Hari ni kita melabur, esok nak kaya. Tapi yang paling saya demam sekali, saya jumpa, hari ni kita melabur, semalam dah kaya pun ada. Okay. So, saya jumpa, kebanyakan dalam bisnes pun saya jumpa Gen Y yang macam tu. So, apa yang saya educate dekat diorang, saya beritahu, yes, you ada energy, you punya passion, semangat membara nak ubah hidup. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena refer orang yang lebih makan garam pada kita. So, kalau dalam melabur ni, back to fundamental, it's not how much money that you make, it's how much money you save, invest and multiply. I'll always believe that. Sebab apa? Saya dah lalui, saya cuba nak, okay tak apa. Kalau income saya naik jadi 10,000 at that time, saya rasa saya boleh keluar dari masalah kewangan. Tapi bila pergi sampai 10,000 pun, still masalah kewangan tu tak settle. Sebab the root of problem is not the money that you make. It's about your character. So sebab tu bila saya suka macam apa, sharing daripada TSI Group, Formula 30-70, it's simple. Dia macam Robert Kiyosaki. Dia make financial tu, yang complicated tu simple. Okay? So saya rasa untuk yang mana yang muda-muda milenial, sebelum nak melabur, saya rasa akidah bahasa dia, macam akidah ataupun asas yang kita kena ada, the character itself. Karakter 30-70 tu nampak simple, okay? Compare dengan T-half acre sampai 6 principal jar, yang saya rasa Formula 30-70 tu sangat-sangat kita panggil apa? Dia simple dan mudah, practical. Bahasa mudah dia practical. Betul. So, every time you dapat income untuk adik-adik, so put aside you punya duit 30% dulu.
70% sahaja belanja. Jangan jadi macam saya dulu. Saya punya pemikiran, tak apa, belanja dulu. Reward yourself first. Okay, nanti simpan. End up, tak ada langsung simpanan. Sama lah kita. Okay. So, sebab tu bila saya rasa saya lambat juga bila saya tengok kawan-kawan yang satu batch. Saya umur 28 tahun baru beli saya punya first rumah because of saya punya mistake. Saya jadi guarantor orang, kakak tiri, okay. So, saya nak bagi tahu dekat adik-adik, jangan buat kesilapan yang saya buat supaya you boleh shortcut. Betul. So, the best is put aside 30% yang paling simple dan 70% you belanja. Betul. Mula-mula memang perit ataupun orang kata berat lah kan. Tapi insya-Allah usaha kita tu lama kelamaan akan nampak hasil dan buahnya. Orang kata delay gratification. Ya, betul. Dan Delay gratification is the right word. Ya. betul. Dan orang kata kalau kita dah mungkin buat kesilapan, mungkin future parents dah boleh mula mendidik anak-anak kita berkenaan ilmu-ilmu kewangan supaya mana orang kata bila kita mengajar anak-anak muda ni dan millennials ni belajar daripada kesilapan kita, orang kata goals ataupun speed untuk dia capai dia punya financial goals tu lebih cepat, okey, daripada mengulangi kesilapan-kesilapan. Tuan, saya tambah sikit boleh? Boleh, dipersilakan. Sebab nak bagi cun-cun 9.5 habis. Ya. Okay. So, macam zaman saya dulu, time saya buat MLM dulu, okay, tak ada macam sekarang. Tak ada orang yang share pasal keuangan dekat Betul. Facebook. So, that's why kita pun tak tahu which advice is the real advice. So tapi macam zaman sekarang, kalau millennial tengok, macam saya tengok Tuan Faiz Wahab, dia ada dia punya blog, dia trending dekat Twitter, dan kalau nampak ramai lagi influencer-influencer yang berkongsi pasal keuangan. So saya rasa kalau nak kata tak ada pilihan, dia orang ada pilihan. Compare awal-awal Gen Y macam saya ni tak didedahkan dengan ilmu keuangan. Tak ramai orang share. Kalau ada pun dekat Loyat forum tu, dan time tu tak terbuka lagi hati nak tengok dekat situ. Tapi sekarang ni information terlampau banyak, just diorang kena filter the right source sahaja. InsyaAllah diorang boleh avoid, diorang boleh hindari daripada buat kesilapan macam yang saya buat. Sebab Albert Einstein kata apa? A person that never make mistake never learn anything new. Dan Henry Ford kata apa? Fail is the only opportunity to begin with more intelligently. So pass back to Tuan Faiz kita. Betul, itu dia kata-kata hikmah yang dipetik oleh Tuan Nur Amin berkenaan kesilapan-kesilapan yang kita tidak boleh ulangi dan menjadi faktor keberjayaan kita sedikit sebanyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak saya nak buka sedikit questions session. Most of ada sedikit daripada Puan Suhaizah Zaki. Most of budak muda tak mau dengar kata-kata buat simpanan. Okey, betul. Ini tambahan nasihat lah daripada kakak kita, okey, ataupun cik puan kita, Suhaizah. Ada lagi apa-apa soalan? Saya Apa rasa rahsia putih? Tuan Faiz, saya rasa benda tu yang apa puan tadi cakap tu, saya rasa semua setiap, dia bukan Gen Y sajalah, Gen X ke zaman dulu ke, bila dia at the age 20 tu, dia memang susah nak dengar cakap. So Betul. dia kena bagi macam saya lah. Saya kena langgar dinding dulu. Then baru saya kata, oh, okay, betul mak aku cakap macam ni. Betul guru aku cakap macam ni. So kadang-kadang kita sometimes, jangan stres puan. Kadang-kadang kita bagi dia langgar dinding dulu. Betul. So lepas tu dia datang jumpa kita dan baru kita tarbi dia lah. Okay. Guna tazkirah no jutsu lah. Okay, justru. Okey, apa lagi yang kita boleh dapat daripada audience kita? Okey, daripada Tuan Arif Tatsuya. Oh, lain macam nama dia. Kacukan ni. Apakah prinsip-prinsip yang semua successful investor pegang dalam membina kekayaan? Okey. Oh. Boleh kongsikan sedikit prinsip-prinsip Saya baru baca buku daripada Brian Tracy. Brian Okay, Tracy, ya. No excuses. No excuses. Okay. So daripada banyak-banyak tu, kalau saya dapat simpulkan apa successful person ni, dia punya prinsip yang dia pegang, saya rasa dua biggest secret. There are only two secret yang the biggest yang menyebabkan dia orang ni jadi kaya raya. Pertama sekali adalah self discipline. Okay. So
bila kita berdisiplin, contoh dapat income, tak kisah banyak ke, tak kisah sikit ke, tak kisah cepat ataupun lambat, kita disiplin, kita put aside 30%. Kita belanja 70%. Nak sebut self-discipline tu memang senang. Nak praktik tu susah. Betul. Even macam saya pun kadang-kadang, okay, sebelum ni, saya rasa, okay, tak apa. Ni aku guna dulu sikit. Sebab nanti masuk commission yang lain tu pula, aku ganti balik. Tapi it doesn't work that way. It doesn't work that way. You kena setiap kali dapat income, you kena put aside 30% dulu. Saving first, then spending. Then spending. Self-discipline. Okay? Yang kedua? Yang kedua adalah delay gratification. Macam Tuan Faiz cakap tadi. So that's two secret yang saya baca. Brian Tracy dia share, okay, daripada dia pun ambil daripada Napoleon Hill. Sebab Napoleon Hill, okay, dia buat kajian at that time, macam contoh Andrew Carnegie, lagi siapa lagi yang kaya at that time, Andrew Carnegie, lagi John D. Rockefeller. So dia macam ala-ala Jeff Bezos, dia ala-ala macam Elon Musk zaman sekarang, billionaire at that time. Okay, Andrew Carnegie because of steel, John D. Rockefeller, oil kalau tak silap saya. So Napoleon Hill ni kan dalam buku dia Think and Grow Rich tu, dia buat kajian kepada ratusan millionaire. Kenapa dia orang jadi kaya? Okay? Dan apa yang Brian Tracy dapat simpulkan dalam buku No Excuses tu, dia kata apa? The two things yang memang tak lari adalah self-discipline, yang kedua adalah delay gratification. Dia Itulah orang tahan orang-orang kaya tu ya. Yes, dia tahan dia punya nafsu, then that's why dia punya wealth tu compounding. The age miracle of the world kan. Compounding effect. Dia kata apa? A compounding factor is the eighth wonder of the world. Betul. Who that understand it, earn it, who doesn't pace it. Albert Einstein kata. Betul. Subhanallah. Okey, menjawab tak Tuan Arif Tatsuya? Saya pun rasa begitu belajar, banyak yang saya belajar pada hari ini daripada Tuan Nur Amin Self-discipline dan kedua delay gratification. Dan guru saya pun pernah cakap dalam kewangan ni sendiri, dia punya rules tu 20% je matematik, tambah tolak darab bahagi je. Tapi 80% tu adalah emosi, dan emosi ni juga adalah yang berkait rapat sangat dengan self-discipline yang Tuan Amin kongsikan. Okey. Kalau anda tahu matematik differentiation, pangeran algebra, pengamiran ke apa semua tu kan, it doesn't confirm you that you can give wealth, you can get wealthy or rich. Okay, sebab it's all about yourself. You need to be the master of your money. Don't let your money become the master of you, because the money will be a very, very terrible master, but a very, very good slave. Faham lah. Kalau tak faham, bawa kereta bawa faham kan. Okay. Bagus soalan daripada Arif Tatsuya ucapkan terima kasih kepada Tuan Nur Amin berkenaan perkongsian Jangan lupa follow saya di TikTok, nak cukupkan 1000 follower ni. Apa nama TikTok Tuan Amin? Amin Millionaire. Okay, Amin right. Millionaire. Sebab sebab saya daripada family yang susah, dan bila saya pergi course tu, bila saya nak buat email tu, saya buat nama email Amin Millionaire sebab time tu saya doa untuk saya jadi jutawan. Lepas ni kena tukar. Amin Billionaire pula. Okay, alright. InsyaAllah. Dah millionaire tu. InsyaAllah. Okay. Okay, Arif Tatsuya masih belajar ke atau dah bekerja? I tell you, selain daripada disiplin tu, antara advantage orang muda adalah you can start early. Okay, the earlier you start, the faster you will become rich lah orang cakap. Okay, itulah konsep delay gratification. Kalau tak faham, boleh google apa itu kepentingan delay gratification. As early as you 0 years old, you dah mula dah kena start compounding. Okay, kalau kita nampak pun Warren Buffett ni, rahsia dia tak pun rocket science pun. Rahsia dia satu, dia value investing tu of course lah kalau kita go deeper. Tapi kedua tu adalah dia start awal tu je sebenarnya. Dia start awal as early as dia umur 15. Jadi the compounding is unimaginable. Okay, alright, InsyaAllah moga-moga lahir lebih ramai anak muda lepas orang kata tadi dulu saya mungkin tak sampai era 80-an, lahir 80-an yang mana tak ada ilmu-ilmu kewangan ni. Saya rasa lepas saya habis universiti ataupun even kat matrik, saya dah dapat banyak lah informasi. Jadi saya belajar filtering lah. Okay,
kadang-kadang ada juga terciduk. Saya pun pernah jugalah terciduk dengan scam-scam ni. Biasalah young, dumb and MLM. broke kan. Pernah join MLM ke? Pernah lah juga sikit lah. Pernah datang dia punya BOP. Tah downline saya apa. Okey. Kau tak tahu dah kan. Dia kata nak kaya tadi. Mestilah nak kan. Join-join. Tiba-tiba menari-menari. Tapi orang kata apa tadi nak cakap, the earlier you start dan juga InsyaAllah you will learn a lot, sebab ilmu ataupun informasi dah banyak sekarang ni. Is your choice, okay, to learn from the correct sources and to apply it in the correct way, in an ethical way, and of course the most important one, the syariah way lah, as a Muslim of course. Jadi mungkin itu saja. Saya rasa berkenaan sedikit perkongsian daripada kita, our beloved speaker Tuan Nur Amin. InsyaAllah kita doakan beliau sentiasa sihat, kaya, berjaya dunia akhirat. Sama-sama kita doakan Same semoga goes to ilmu Tuan yang Faiz. dikongsikan oleh Tuan Nur Amin ni memberi manfaat. Jika tidak banyak, of course saya rasa sekecil-kecil zarah akan menjadi imbalan kita di akhirat kelak. Oh gitu. Insaf saya dengar. Alhamdulillah. Thank you to tim Smart Saham kerana sudi menjemput saya. Okey, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf andai kata ada terkasar bahasa ataupun terlebih cakap ataupun terkurang cakap. Dan semoga ilmu yang saya kongsi ini at least dapat membantu saya di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Tuan Nur Amin. Saya bagi apa orang kata, kulasah. Ada apa-apa lagi nak berikan sedikit pesanan akhir? Saya rasa maybe saya tutup dengan satu quotes yang saya setiap kali bercakap, saya suka pakai quotes Mahatma Gandhi ni lah. Sebab dalam proses kita nak belajar cari keuangan ni, of course kita akan banyak buat silap, tapi you tak perlu give up. Sebab apa? At last nanti you akan jumpa find the right answer. Sebab apa Mahatma Gandhi kata apa? Kalau kita inginkan perubahan dalam hidup kita, jadilah perubahan yang kita inginkan. Sebab tak ada manusia yang dilahirkan untuk gagal, melainkan mereka memilih untuk gagal. Okey? Dan kegagalan yang sebenar adalah kegagalan kita mencuba. The greatest challenge is to challenge oneself. Hidup kita ni, sebelum saya tutup, hidup kita ni antara huruf B dan juga huruf D. B adalah birth, D adalah death, kematian. Di tengah-tengah antara huruf B dan huruf D, ada satu huruf yang paling penting, which is huruf C. C adalah choice. Hidup kita, pilihan kita. Kita yang tentukan. Dan yang membezakan antara orang berjaya dan gagal adalah keputusan membuat pilihan. Sekian. Terima kasih Tuan Faiz. Subhanallah. Very, very great quote. Saya nak pinjam nanti quote tu di masa harapan. Okay? Boleh 5% royalty. Okey. Okay. Tak ada Saya kurang. ubah. Bukan choice. Okay. Cuba. Okey. Boleh hybrid. Guys, jangan takut cuba. Jangan berani. Jangan takut untuk membuat keputusan. Dan insyaAllah kita akan belajar daripada kesilapan-kesilapan kita. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Nur Amin. Terima kasih penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Smart Saham Bursa Chit-Chat. Moga-moga anda semua menjadi trader yang berjaya. Hidup berhemah, laba berhemah, hidup syariah. Semoga semua anda berjaya dunia akhirat, saya doakan. Dan moga kita bertemu lagi di lain waktu. Dan jika bertemu saya ataupun mungkin Tuan Nur Amin di luar sana, jangan malu-malu, jangan segan-segan tegur. Saya dulu follow Tuan dekat channel Bursa Chit-Chat hari tu berkenaan investing millennial. Jangan malu-malu tegur. Okay, nanti Tuan Nur Amin mungkin belanja Starbucks ke. Okay. Dan thank you very much again tuan-tuan dan puan-puan. Sama. Awesome quote Tuan Amin. Betul, daripada kita punya leader Tuan Siraj Fahmi. Dan again saya juga mewakili tim Smart Saham memohon maaf jika ada tersalah bahasa dan terkasar perkataan. Sekali lagi Tuan Nur Amin, terima kasih atas kesudian Tuan Amin meluangkan masa, tenaga dan ilmu berkongsi kepada penonton-penonton, khususnya follower smartsaham.com. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Mungkin ini bukan pertemuan terakhir kita. Dan juga kita looking forward untuk insyaAllah having more collaboration and cooperation together. Thank you Tuan Nur Amin. Saya akhiri dengan satu rangkap pantun.
orang English, orang Melayu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Love you all. Bye-bye. Bye.